Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara, alhamdulillah kita bertemu lagi di dalam rancangan Muqaddimah dalam suasana yang pagi-pagi penuh dengan keberkatan sebegini, yang mana Nabi SAW sering berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, jadikanlah umat aku keberkatan pada pagi-paginya sebegini. Dan alhamdulillah dalam suasana penuh keberkatan, penuh kejayaan ini, kita mulakan hari kita dengan bersama dalam rancangan Muqaddimah. Dan pada kesempatan pagi ini, rancangan Muqaddimah, kita nak membincangkan satu tajuk yang sangat sesuai dengan suasana sekarang, iaitu satu fenomena hutang. Dan kita nak bincang tentang melangsaikan hutang. Saudara, apabila kita bercakap tentang soal melangsaikan hutang, lalu bagaimana pandangan agama terhadap hutang? Secara umumnya kalau kita melihat bahawa manusia dia tidak boleh lari daripada hutang, sebab kita sudah pasti tidak mampu untuk mendapatkan sesuatu, segala yang kita idamkan itu dengan secara tunai, maka tidak boleh tidak kita akan berhutang. Tetapi kalau dirujuk dari sudut panduan-panduan sunnah, ayat-ayat panduan daripada Al-Quran, kita boleh melihat bagaimana agama tidak berapa menggalakkan orang berhutang. Atas dasar kita melihat ada satu hadis. Bagaimana hadis ini daripada Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi memberikan suatu amaran kepada umat Islam khususnya yang ada hutang. Dan hutangnya itu tidak dia bayar sampailah membawa kepada kematiannya. Abu Hurairah mengatakan bahawa Nabi SAW pernah bersabda, Nafsul mu'minin mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin itu dia akan tergantung dengan hutang yang dia miliki. Mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Sehinggalah dia menjelaskan dahulu hutangnya tersebut. Artinya implikasi berhutang sangat besar. Sehingga kan jiwa kita tergantung. Seolah-olah amalan kita tidak sampai kalau kita masih lagi mempunyai hutang, dan hutang itu tidak kita langsaikan sampailah saat kita mati. Sebab itulah kenapa kalau ada kematian di mana-mana tempat kita lihat, antara perkara yang sanak saudara waris-waris akan bercakap tatkala nak menurunkan jenazah itu menghantar ke perkuburan, antara perkara yang mereka akan sampaikan ialah sekiranya sesiapa yang mempunyai hutang-hutang dengan si mati, maka silalah tampil untuk menjelaskan hutang ini, ataupun yang mana boleh dihalal-halalkanlah. Maka kenapa ini berlaku terpaksa diucapkan? Sebab ada implikasi hutang kalau tidak dibayar boleh memberi kesan hatta kepada orang yang mati syahid sekalipun. Kalau dia mempunyai hutang, maka tertangguh ganjaran yang patutnya beliau dapat. Ini implikasi hutang. Sebab itulah budaya hutang, kalau dia dah menjadi suatu budaya, maka dia akan menjadi bara di dalam kehidupan kita. Justru itulah Nabi SAW dalam satu doa yang diriwayatkan oleh Imam Nasai, Ahmad dan juga Hakim, pernah Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal maghram. Ya Allah, jauhkan saya daripada kekufuran juga hutang. Maka ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, mengapakah Tuhan mengaitkan hutang dengan kekufuran? Soal kafir, soal akidah. Adakah hutang ini terlampau teruk sampai Tuhan dudukkan sebaris dengan persoalan kafir? Maka kata Nabi, iya. Ada kaitan antara hutang dan soal kekufuran. Orang yang terlampau banyak hutang disebabkan gaya hidupnya yang bermewah-mewah, lalu untuk melansaikan hutang itu dengan pendapatan yang tidak cukup, dia terpaksa melakukan perkara-perkara yang kadang-kadang boleh merosakkan akidah dia. Berapa ramai orang kerana nak menjelaskan hutang terpaksa berjudi. Berjudi satu cerita lain. Yang masalahnya ialah
untuk nak dapatkan nombor, untuk dapatkan keputusan yang tepat. Lalu ada yang puja kubur, ada yang puja busun, ada yang macam-macam melakukan perkara-perkara yang membawa kepada kekufuran. Ada yang percaya kepada burung tertentu, ada kerana nak mencari duit ataupun nak membayar hutang itu tadi. Sebab itu ada kaitan yang sangat rapat di antara hutang dengan soal kekufuran. Sebab itulah penyelesaian mudah untuk kita, andai kata kita berhutang, ada beberapa perkara yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama, silakanlah berhutang. Sebab kita manusia seperti yang telah dinyatakan tadi, kita tidak mampu untuk mendapatkan segala perkara kalau nak mengharapkan dengan bayaran tunai. Silakan hutang. Ada aturan main di dalam Islam bagaimana untuk berhutang. Tetapi yang terbaiknya ialah fikir dahulu sebelum berhutang. Fikir semasak-masaknya, adakah perkara yang ingin kita hutangkan itu benar-benar menjadi keperluan kita. Kalau sekadar telefon bimbit, sampai kita beli terpaksa berhutang, apa gunanya? Sedangkan telefon bimbit ada saja yang boleh dibeli secara tunai yang harganya agak berpatutan dan bersesuaian dengan kita. Orang banyak hutang, dalam satu hadis yang lain Nabi menyebutkan, orang yang banyak hutang ini hidupnya tak akan merdeka. Hamun fil laili wa mazallatun fin nahari. Orang yang banyak hutang, waktu malam dia akan susah hati. Susah hati kenapa? Memikirkan hutangnya itu. Memikirkan bagaimana nak dibayar. Tiap-tiap malam dia tidak boleh melelapkan mata. Kerana memikirkan, otaknya ligat berfikir bagaimana untuk melansaikan hutang. Dan wa mazallatun fin nahar. Orang yang banyak hutang, waktu siangnya pula dia akan menjadi orang yang hina dari segi macam mana? Orang yang banyak hutang, dia kadang-kadang dia tidak sanggup untuk berhadapan dengan manusia, khususnya orang-orang yang dia hutangkan itu. Katalah dia berkawan dua orang, dia pinjam dengan kawannya RM10, janji nak bayar, tapi keesokannya masih belum bayar, lusa belum bayar, tulat belum bayar, sampai bulan seterusnya masih belum dilansaikan RM10. Asalnya mereka berkawan, akhirnya jadi bermusuhan. Kenapa? Kerana janji nak bayar. Sebab itu, orang yang banyak hutang, waktu siangnya itu dia jadi hina. Kalau biasa, dia boleh berjalan ke mana-mana, semua orang berbaik dengan dia. Tapi sebab dia ada hutang dengan seseorang, dia sanggup tidak tempuh jalan ke rumah orang itu. Sebab dia tak nak bertemu dengan orang tersebut. Biasanya dia ke pejabat menggunakan lorong tertentu, tapi dia tak nak tempuh dengan orang yang dia hutang. Dia sanggup kona jalan jauh untuk nak pergi kerja. Inilah yang Nabi gambarkan. Orang yang banyak berhutang, hidupnya tidak akan tenang, hidupnya tidak akan merdeka. Banyak lagi perkara yang boleh kita bincangkan tentang panduan-panduan agama, tentang bagaimana untuk berhutang, bagaimana untuk melansaikan hutang, dan bagaimana menguruskan hutang. Tapi seeloknya kita berehat seketika. Seperti yang telah kita terangkan tadi, tentang persoalan hutang dan cara untuk menguruskan hutang ini, yang pertama dan yang paling utama ialah fikir dahulu sebelum berhutang. Sanggup ataupun tidak, kita menerima risiko daripada hutang yang telah kita lakukan itu. Seperti yang kita maklum, manusia dia berhutang atas sebab-sebab yang berbeza. Ada orang dia terjebak di dalam hutang kerana dia mempunyai kad kredit. Lalu tidak boleh tidak, dia akan sentiasa berhutang. Dan ia bukan pilihan dia. Barangkali dia mengisi minyak menggunakan kad kredit. Dia membeli barang-barang tertentu, barang-barang dapur misalnya, itu menggunakan kad kredit. Dan itu semua adalah hutang. Yang kedua, ada orang berhutang kerana dalam soal perbelanjaan misalnya, dia nak beli rumah misalnya, pinjaman perumahan. Bagaimana kita nak mendapatkan 100,000, 200,000, 300,000 dalam masa yang sekejap, itu mustahil. Lalu dia terpaksa berhutang. Ada orang dia berhutang misalnya kerana nak mendapatkan kenderaan. Lalu disebabkan tidak ada tunai yang banyak, terpaksa dia berhutang. Silakan nak berhutang, tetapi sila fikir dahulu wajar ataupun tidak kita berhutang. Sekiranya tidak mampu, maka kita perlu merasakan bahawa sekadar itulah rezeki kita. Itu yang pertama.
Fikir dahulu sebelum berhutang. Yang kedua, kalau nak berhutang, sila ikut kemampuan. Ramai orang hari ini, mereka begitu berani untuk nak berhutang dalam keadaan dia tidak ada sebarang kemahiran atau keupayaan untuk buat wang atau buat duit. Silakan berhutang kalau kita boleh pastikan kita boleh dapat kembali untuk membayar melunaskan hutang tersebut. Ramai orang terjebak dengan permasalahan ini, iaitu mereka sekadar berhutang tetapi barulah mereka mengetahui mereka sebenarnya tidak mampu untuk melansaikan hutang tersebut. Lalu apa yang berlaku ialah gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Pernah satu ketika Nabi SAW berjalan di dalam sekitar kota Madinah. Lalu Nabi singgah di masjid. Nabi lihat ada seorang anak muda sedang duduk berehat di dalam masjid. Nabi melihat suasana sekeliling. Nabi merasakan bahawa ini waktu orang bekerja, bukan waktu orang berehat. Lalu Nabi pun bertanya kepada anak muda ini, wahai anak muda, kenapa kamu nampak kesedihan, nampak termenung? Apa masalah kamu? Maka jawab anak muda ini, sahabat ini, kata beliau, hazanun lazimatni ya Rasul wa duyun. Ya Rasulullah, saya ditimpa oleh duka cita. Lalu Nabi bertanya, apakah yang menyebabkan kamu duka cita? Rupanya lelaki ini menjawab, duyun, kerana masalah hutang. Lalu Nabi mengatakan, maukah kamu aku ajarkan satu bacaan yang kalau kamu baca, ianya berbentuk doa. Bacakan 2 kali waktu pagi, 2 kali di waktu petang. Apakah doa tersebut? Nabi bacakan doanya. Doa ini sangat masyhur, sangat terkenal. Saya kira tuan-tuan saudara-saudari biasa mendengar doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasli, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijali. Ada 8 perkara yang Nabi minta kita doa. 2 kali waktu pagi, 2 kali di waktu petang. Salah satu daripadanya ialah, ya Allah ya Tuhan, jauhkan saya daripada banyak hutang. Ghalabatid dain wa qahrir rijal. Jauhkan saya dari banyak dibebankan dengan masalah hutang. Yang kedua, jauhkan saya daripada termakan budi sangat dengan orang. Bila kita banyak sangat hutang, kita tidak akan merdeka jiwa kita. Seperti dalam kata-kata yang disebutkan di awal tadi, orang banyak hutang, dia tak akan merdeka. Malam dia susah hati, waktu siang dia akan jadi hina. Kemudian kita perlu melihat bahawa orang yang banyak berhutang ini juga hidupnya akan sentiasa dalam keadaan yang tidak karuan. Saya teringat ada seorang ahli falsafah. Dia menceritakan bagaimana kalau kita dalam soal memberi hutang kepada orang. Kata dia, kalau dengan kawan-kawan ataupun sahabat, jangan bagi hutang. Biarlah kita berhutang atau memberi hutang dengan orang yang tidak kita kenal. Kata-katanya menyebut, I'm not a lender, not a borrower. Saya bukan peminjam, pemberi hutang, dan saya juga tidak berhutang dengan kawan-kawan saya. Kenapa? 2 orang yang bersahabat baik, tak ada masalah. Mereka akan putus hubungan kalau salah seorang daripada mereka berhutang dengan satu sama lain. Jangankan jumlah yang banyak, 500, 600 ringgit. Dalam jumlah yang kecil pun boleh menyebabkan kita malu mata untuk bertemu. 50 ringgit, 60 ringgit pun kadang-kadang boleh jadi penyebab untuk kita jadi bermusuh-musuhan. Sebab itulah, saudara-saudari sekalian, hutanglah tetapi ikut kemampuan. Balik kepada cerita yang berkenaan dengan Nabi tadi, setelah sahabat ini mengamalkan doa ini 2 kali di waktu pagi, 2 kali di waktu petang. Beberapa bulan kemudian, dia datang berjumpa dengan Nabi. Nabi bertanya, bagaimana keadaanmu sekarang? Baik ya Rasulullah. Lalu bagaimana hutang kamu, sudah langsai ataupun belum? Belum ya Rasulullah. Tapi Masya Allah, saya rasa syukur sebab jiwa saya jadi tenang. Jiwa jadi tenang sebab mengamalkan bacaan itu tadi. Sebab itulah saudara sekalian, bacaan doa tadi, yang satu doa yang masyhur, elok kalau kita boleh bacakan. Dalam keadaan kita menghadapi bebanan ekonomi sekarang ini, hutang pun makin bertimbun-timbun. Amalkan membaca doa itu tadi. 2 kali waktu pagi, 2 kali waktu petang. Bukanlah bermakna bila kita baca, semua hutang kita akan dihapuskan oleh pihak bank, tidak. Tetapi jiwa kita jadi tenang, jiwa jadi lapang, malam boleh tidur. Allah bagi idea untuk melakukan kerja-kerja mencari rezeki dan sebagainya.
Banyak lagi perkara yang akan kita bincangkan dalam soal melangsaikan hutang ini, tapi elok kiranya kita berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan berbincang lagi tentang melangsaikan hutang. Sangat menarik, bersesuaian dengan suasana kita sekarang ini yang dilanda oleh sedikit masalah ekonomi, maka kita bincangkan tentang persoalan melangsaikan hutang. Saudara, kita membincangkan sebentar tadi tentang bagaimana budaya hutang ini. Kalau ianya tidak dikawal, dia akan menjadi satu bara yang akan membunuh kita di kemudian hari. Hutang tidak boleh dielakkan. Silakan nak berhutang, tetapi dalam kaedah agama tidak boleh tidak, hutang mesti dilangsaikan. Sehingga diberikan amaran orang yang tidak melangsaikan hutang, amalannya, jiwanya seolah tergantung. Sebagaimana hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nafsul mu'minin mu'allaqatun bidaini. Nafsu ataupun diri seorang mukmin itu dia akan tergantung dengan hutangnya hatta yaqda anhu, sehinggalah dia melunaskan hutang itu tadi. Sebab itu dalam persoalan berhutang, perkara yang ketiga yang penting untuk kita ambil perhatian ialah orang yang berhutang, dia mesti ada niat untuk membayar. Kalau dia berhutang sesuatu barang ataupun pinjam wang misalnya, tetapi awal-awal dia sudah berniat, memang dia tak nak bayar. Dia sengaja pinjam, sengaja hutang, niat dia nak kapur, dia nak tinggalkan begitu saja. Ini tidak dibenarkan di dalam agama. Sebab itu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bagaimana Nabi SAW menerangkan, man addana amwalin nas, siapa-siapa yang berhutang dengan seorang manusia, yuridu ada'aha, dan dia berniat untuk nak menjelaskan hutang itu, maknanya kita pinjam dengan orang, dan masa kita pinjam memang kita ada niat betul-betul nak melunaskan kembali pinjaman kita itu, addallahu anhu, maka Allah akan mudahkan urusan kita nak melunaskan hutang itu tadi. Tetapi waman akhazaha yuridu atlafaha, tapi siapa-siapa yang berhutang dengan seseorang tetapi dia niat itu sekadar untuk memang nak merugikan orang yang dia hutangi itu tadi, atlafahullah, maka Allah terlebih dahulu akan merugikan si pemihutang itu tadi. Ini banyak kita lihat suasana sekeliling kita. Orang itu dia nak meminjam wang dengan seseorang, atau nak membeli satu barang dengan hutang. Ketika dia mula-mula beli, dia sudah niatkan tidak mahu membayar hutang orang itu. Sebab itu bila sudah ada niat yang sedemikian, maka sudah pastinya Allah juga tidak akan membantu kita. Tetapi bila kita meminjam sesuatu atas ketidakmampuan kita mendapatkan barang itu secara tunai, tapi kita beli, kita hutang dengan niat untuk membayarnya secara disiplin, percayalah bahawa Allah Ta'ala akan membantu kita apabila ada niat untuk membayar satu-satu hutang. Inilah petunjuk yang diberikan di dalam ajaran Islam, tidak lain tidak bukan untuk memastikan kehidupan kita ini sentiasa harmoni. Kita perlu faham bagaimana perasaan orang yang memberikan hutang. Janganlah kita hanya fokuskan kepada si pemihutang saja. Orang yang memberikan hutang juga kadang-kadang mereka memerlukan kepada bayaran itu dalam tempoh yang segera. Tetapi orang yang berhutang ada masanya mereka hanya tahu untuk berhutang, tapi tidak berusaha untuk membayar langsung hutang tersebut. Dan ini bukan kehendak agama. Kehendak agama ialah kedua-dua pihak mesti ada saling berbagi rasa, bertolak ansur antara satu sama lain. Orang yang memberi hutang, dia perlu faham bahawa orang yang nak bayar hutang itu memerlukan tempoh, dan dia tidak boleh mengenakan sebarang bayaran-bayaran lebihan untuk nak riba, untuk nak interest dan sebagainya lagi. Dan orang yang berhutang itu pula perlu berusaha sedaya upaya untuk melunaskan kembali hutang yang telah dia ambil itu, atau barang yang dia ambil secara kredit itu. Sebab itulah, saudara-saudari sekalian, kalau semua orang dapat mengikut cara yang diajarkan oleh agama ini, nescaya kehidupan manusia pasti tidak adanya permusuhan. Tidak ada orang yang boleh melarikan diri daripada berhutang. Tidak ada orang yang boleh mengatakan bahawa saya bebas daripada hutang. Setiap kita mempunyai hutang kita masing-masing. Tapi yang paling mustahak ialah kita berhutang atas dasar kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Khusus kepada ibu-ibu, puan-puan, sedari-sedari,
Ya, suri rumah di rumah sekarang ini. Kalau kita mempunyai suami, janganlah kita minta macam-macam kepada suami, sehingga suami itu terpaksa pula berhutang kerana nak memenuhi kehendak kita. Dalam suasana sekarang, saya kira seorang isteri perlu berbagi rasa. Dalam suasana ekonomi yang tidak menentu, janganlah kita minta macam-macam kepada suami kita, sedangkan kita tahu suami kita tidak mampu. Dia minta gelang, minta rantai, tidak salah, tapi sila ukur baju di badan sendiri. Dan yang paling penting, ukur baju di badan suami. Kalau semua orang boleh buat perkara-perkara ini, insya-Allah kehidupan tenang, kehidupan akan jadi damai. Saudara-saudari sekalian, kesimpulan daripada perbicaraan kita pada kesempatan pagi ini dalam topik melangsaikan hutang. Ingatlah bahawa, kita ulang kembali yang pertama, silakan hutang, tetapi sila fikir dahulu masak-masak, betulkah kita ini benar-benar memerlukan barang tersebut. Sila bezakan antara perkara-perkara yang bersifat keperluan dengan keinginan, perkara-perkara yang bersifat keperluan dengan perkara yang bersifat glamour, bersifat ya sekadar nak menunjuk-nunjuk. Ini perlu dibezakan. Kemudian yang kedua, kalau ingin berhutang, sekali lagi ditegaskan, sila ikut kemampuan kewangan kita. Jangan cuba untuk berhutang sesuatu yang kita sendiri akhirnya terbeban untuk membayarnya. Gaji tak sampai 1,000, tapi cuba nak beli rumah yang harga 700,000. Bayangkanlah bagaimana dia nak membayar secara bulanan. Yang ketiga, apabila kita berhutang dengan orang, jangan sekali-kali cuba untuk nak berbohong, jangan sekali-kali cuba untuk nak menipu. Yang penting, hutang itu mestilah dibayar. Orang yang berhutang sesuatu barangan ataupun wang dengan seseorang lain dan dia tidak ada niat untuk membayarnya atau dia berniat untuk tidak membayarnya, maka seperti yang telah kita tegaskan tadi, dia sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sembang-sembang kita pada pagi ini memberikan manfaat kepada kita bersama. Moga-moga kita akan bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Saya mengucapkan terima kasih di atas kesetiaan dan juga ketekunan saudara-saudari berada di hadapan rancangan ini pada pagi ini, dan mudah-mudahan juga pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.